bil. La ilallah. Tak ada duit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang sunat seterusnya, sunat hari raya. Jadi 2 hari raya. Satu raya haji, satu raya puasa. Siapa yang dah pernah buat sembahyang hari raya ni? Buat kat mana? Sini ada? Oh, dapat tengok imam lah. Oh, tak dapat. Belakang. Dapat tengok buntut imam. Jadilah, Yalah. Sembahyang sunat hari raya. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat guru. Jadi dapat rasa dalam hidup sekali 2 kali jadilah sembahyang raya. Walaupun tak digalakkan perempuan ada ke masjid kecuali mengajar ilmu, tetapi dibolehkan juga dengan syarat jaga daripada adab-adab kewanitaan. Faham tak? Kecuali sebab nak sembahyang itu diharuskan. Boleh kan sembahyang raya. Kalau buat di rumah pun boleh, tapi tak sedap lah. Tapi saya tengok yang banyak sembahyang raya kat sini orang Indonesia. Betul tak? Kat sini ada? Oh, tak ada. Belakang tengok penuh orang Indon semua. Banyak dia kita kelang kan, dia suka sembahyang raya. Sembahyang lain aku tak tahu, sembahyang raya kenapa dia suka. Dapat ingat kampung Pak kata dia. Sembahyang sunat hari raya haji dan hari raya fitrah, iaitu hari raya puasa, adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah mana? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi kalau tak dapat semua hidup, sekali 2 kali pun merasalah sembahyang sunat hari raya takbir dan sebagainya. Lapas niat bagi sembahyang hari raya haji. Senanglah. Usalli sunnatal idil adha rak'ataini lillahi ta'ala. Cuba sebut. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat hari raya korban atau hari raya haji atau hari raya adha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi awak kena fahamlah haji itu apa, itulah raya dia. Ada kata raya haji, raya adha, raya korban. Itu lapan niat dia. Lapan niat bagi sembahyang hari raya fitrah pula, salli sunnatal idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Senang kan? Selepas membaca doa iftitah, kat yang pertama. Jadi lepas usalli itu baca Allahu akbar kabira. Jangan auzubillah. Auzubillah tak mau baca dulu. Kalau usalli sunnatal idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala atau mana-mana sembahyang pun, lepas tu Allahu akbar, auzubillah. Dah tak boleh, makruh baca doa iftitah. Kerana auzubillah bismillah tu sebagian ayat ayat surah. Boleh faham tak? Terus baca Fatihah. Tapi kalau awak salli fardhu zuhri arba'a raka'at lillahi ta'ala, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak boleh baca Allahu akbar kabira. Tu baca Fatihah. Boleh faham? Kalau awak dah Allahu akbar, tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Faham? Dah lupa pula baca Allahu akbar kabira, balik semua tak boleh juga. Faham Kerana dah mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kelebihan bismillah pada surah. Dia boleh menghalang kita membuat benda-benda yang sunat. Kerana bismillah ni wajib. Auzubillah itu sebagian daripada ayat Al-Fatihah. Allah Akbar kabira bukan ayat Quran. Ada faham? Selepas membaca doa iftitah dalam rakaat yang pertama, ia hendaklah bertakbir sebanyak 7 kali. Wa ana minal muslimin. Habis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sampai 7 kali. Beserta dengan mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram.
Takbiratul ihram kena sekali. Itu lain. Lepas tu takbir, angkat tangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Turun lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berserta dengan mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Kemudian barulah dibaca akan Al-Fatihah dan dibaca akan surah yang mana kita kandakilah. Itu rakaat yang pertama. Manakala dalam rakaat yang kedua pula hendaklah bertakbir sebanyak 5 kali. Rakaat yang pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Kalau terkurang macam mana? Rakaat yang pertama 6 aja, tak apa. Tak apa. Jadi kalau teringat, lebihkan sikit. Sekali dalam rakaat yang kedua boleh. Kadang nak cukupkan 12 kali. Rakaat yang pertama 12, rakaat yang kedua 5 kali. Kalau tak baca takbir pun sah, bukan tak sah, sah. Salli sunat Aidil Fitri rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Tu takbiratul ihram aja. Lepas tu dia tu baca Fatihah, dia tak baca subhanallah walhamdulillah, boleh juga. Tapi kurang afdal. Ada faham? Tak ada beza sembahyang sunat biasa dengan sembahyang sunat hari raya. Sebab hari raya ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ia membaca Fatihah dan surah sama tadi. Dalam rakaat yang pertama hendaklah dibaca bisabbih isma rabbikal ala zalaka sampai akhir. Kalau tak boleh wadduha. Tak boleh kuliah. Tak boleh inna a'tainakal kautsar. Tak boleh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bangun rakaat yang kedua qul huwallahu ahad lagi. Boleh juga. Kalau malas Fatihah terus rukuk boleh juga. Fatihah itu sunat. Fatihah tak boleh, Fatihah mesti baca surah tadi. Jadi patut-patutlah saya sembahyang raya setahun sekali baca dia inna a'tainaka kautsar. Sama qul huwallahu ahad. Syiadah setahun sekali baca tu. Patut sabihis, alif lam ra, alif lam mim, yasin. Macam itulah. Faham? Tak boleh ustaz kalau yasin kan panjang sangat habis ketupat. Ketupat habis dia makan orang kat rumah. Jadi faham Al-hatta ke hadisul ghasyah. Itu panjang sangatlah. Saya rasa mungkin tak mampulah Jadi bacalah agak wadduha, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Patutlah tu agak-agak kalau nak panjang lagi bacalah alif lam mim ke ayat kursi ke macam. Tapi kalau wadduha tu dah eloklah. Wadduha sama kuliah. Ataupun alam alam nasrah sama alam tara kaifa fa'ala. Bolehlah. Jangan tak baca surah langsung. Pada kita sembahyang biasa ni, walau pendek pun surah kena baca. Faham tidak? Selalu baca surah apa? Apa? Surah apa selalu baca? Lepas Fatihah. Wallahu ahad, jadilah. Lagi? Boleh. Cuma ambil yang lebih tinggilah. Macam kuliah, kedua kullahu ahad. Kalau rakaat yang pertama kullahu ahad, yang kedua kuliah makruh. Dia menyongsang. Kena tinggikan. Ikut Quran. Kalau kita rakaat pertama baca kullahu ahad. Yang kedua qul a'udzu birabbil falaq. Kalau rakaat pertama baca qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat yang pertama baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat yang kedua baca kan dah habis. Baca qul a'udzu birabbin nas juga. Boleh. Satu sahabat tu Nabi pernah sembahyang dua-dua rakaat baca izazul, boleh, tak jadi masalah. Sama boleh. Di awak qul huwallahu ahad je. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Orang sebut minah qul huwallah. Faham?
Minal apa? Minal kulullah. Jadi patut-patutlah. Rasalah. Hafal sikit surah tu. Wattini wa zaitun alam nasra. Iza nuzilatil ardi zalah wa arad. Mana agak-agaklah kalau tak panjang-panjang sangat pun lam yakunil ladzi panjang ya, itu pun ada yang hafal bolehlah buat. Jangan hafal. Yang apa pula suratul Waqiah, baca suratul Waqiah boleh tak apa. Tapi biasa kita tengok kalau tempat kita ni Sabihis biasa betul, dia ambil Wadduha kat yang kedua pun boleh, tak ada masalah. Yang penting lepas Fatihah ada baca surah ikut tertib dia. Itu yang paling penting. Sunat diselangi antara dua takbir. Tadi salis sunat Aidil Fitri raqtani lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian lepas takbiratul ihram turun tangan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana Allahu akbar lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Boleh faham buat 7 kali takbir, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua 5 kali diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pun boleh juga. Jika mana-mana sembahyang hari raya itu dilakukan secara berjamaah, maka sunat dibaca khutbah selepas sembahyang. Beza khutbah sembahyang Jumaat sebelum sembahyang. Khutbah sembahyang raya lepas. Itu ingat kalau awak datang masjid dah terlambat, imam dah baca khutbah. Lepas khutbah balik semua, tak dapat dengar, tak dapat sembahyang. Faham? Sembahyang Jumaat, khutbah dia dulu. Khutbah tahu? Lah habis khutbah baru sembahyang Jumaat. Jadi kalau awak datang, imam sedang baca khutbah hari Jumaat, awak tunggu, dapat tak sembahyang Jumaat? Dapat. Tapi kalau sembahyang raya, sibuk nak makan ketupat, basuh pinggan dan lambat, datang imam tengah baca khutbah. Wah, dapat sembahyang cepat-cepat sembahyang. Wah, duduk dulu. Pak habis khutbah, berbalik. Tak sembahyang. Rupanya hari raya sembahyang sebelum khutbah. Boleh faham? Jadi kalau gitu, imam sedang baca khutbah, kita datang sembahyang raya je. Pelan-pelan kat belakang sembahyang sunat. Sembahyang hari raya 2 rakaat. Sendirilah. Sembahyang sendiri. Faham? Kalau tidak, dah habis imam balik semua sekali, tinggal kejap kita dekat masjid, kita sembahyang sendiri. Dapat dengar khutbah sikit tadi. Tapi dengar khutbah terbalik. Oh, dah sembahyang. Kita dengar khutbah belum sembahyang. Dapat jugalah. Tapi kurang afdal. Jadi ingat sembahyang raya khutbah dia selepas sebelum sembahyang. Selepas sembahyang. Sembahyang Jumaat belum. Sembahyang raya selepas. Pandai pun. Tahulah dia kalau kita salah kau main lagi. Kalau dia salah kalau dia betul ngangkat gigi dia macam nak tumbuh gigi baru. Tak apalah tu, bagus. Asal datang sudah tu. Basikal rantai Basikal rantai. Tu siapa tu? Baru datang. Apa? Oh, bini Jupri. Jadi sembahyang hari raya khutbah dia sebelum sembahyang hari raya khutbah dia sebelum sembahyang, selepas sembahyang. Sembahyang Jumaat belum sembahyang. Jadi kalau awak datang hari raya orang tengah baca khutbah, tak dapat sembahyang raya. Boleh faham? Sembahyang sendiri. Jangan bodoh tu nak sembahyang. Rupanya orang dah berbalik. Ya.
Boleh juga. Balik, buat tak tahu je. Tapi kalau kau sembahyang, orang kata kau ketengi kata. Ya tak? Takkan dia bukan kau ketengi lah, aku lapar lah nak makan dulu kata. Balik sembahyang lah. Tapi rugi. Orang dah balik, kita tunggulah kejap. Apa ingat ni? Sama Ustaz. Sama dulu tak ada balik. Apa? Tak ada salahnya sama. Dulu ni, saya tembak yang dia sama. Yang ni sama betul. Mana salahnya tak ada salah. Yang salah yang ni. Betul ya. Yang dalam motor kereta aku tu semua salah. Yang itu, yang sini. Ni. Ni sama. Yang sini okey. Yang masjid ni okey. Yalah. Yang kau bawa tadi mana? Ni sama ni. Dah betul sel tu? Belum. Tu saya tembak sama dengan yang sini. Sama. Ini salah. Oh, yang ini untuk orang lain lah. Ini saya dah buat ni 100 ni. Oh. Salah. Yang masjid ni betul. Betul. Jadi buat 70 eh. 70. Ada yang belum dapat lagi ni tak? Mana sembahyang? Ada? Orang maju pergi belum? Lah, ada pun yang belum. Dapat belum ni? Dapat mana ni? Apalah saya nak bagi hadiah ni. Yang ada dapat 100, ada RM50. Apalah saya dapat Ustaz apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dapat 10 sen je. Doa kunut, tahiyat, baru dapat RM50. Ini habis Jadi sembahyang istiharah, sembahyang hajat dah sudah. Sembahyang tasbih dah sudah. Tadi sembahyang apa tadi? Hari raya. Dah habis dah ni. Sembahyang hari raya Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, pujian itu bagimu ya Allah, tiada Tuhan melainmu ya Allah, dan Allah itu maha besar. Itu maknanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jika mana-mana sembahyang raya itu dilakukan secara berjemaah, maka sunat dibaca khutbah selepas sembahyang. Jadi khutbah dia kenian sembahyang dia dulu. Hari Jumaat sembahyang dia kenian, khutbah dia dulu. Khutbah yang pertama adalah dimulai dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Imam. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Faham? Sembahyang Jumaat tak ada tu. Alhamdulillah sembahyang. Tapi sembahyang raya salli kata Pak Imam. Sunnat Aidil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian hendaklah dimulai dengan takbiratul ihram 9 kali. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 9 kali takbir, dan juga subhanallah alhamdulillah itu 9 kali. Rakaat yang pertama, khutbah yang pertama 7 kali, 9 kali. Khutbah ini sembahyang ni khutbahnya. Khutbah pertama hendaklah dimulai dengan takbir Allahu Akbar 9 kali. Kalau sembahyang tadi 7 kali. Sembahyang usalli. Saya silap tadi. Khutbah jemaat, khutbah raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang ada assalamualaikum. Sembahyang ada assalamualaikum. Sembahyang raya ada assalamualaikum tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli tak ada. Jadi kalau khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah. Allah 9 kali. Faham? 9 kali.
Ya. Ha? Apa? 9 kali. Khutbah dia 2 kali, khutbah pertama, khutbah kedua. Yang pertama. Cuba kita baca balik surah. Jika mana-mana sembahyang hari raya, jumpa tak? Dilakukan secara berjemaah, jumpa. Maka sunat dibaca khutbah selepas sembahyang. Betul? Selepas sembahyang. Sunat baca khutbah lepas. Khutbah yang pertama hendaklah dimulai dengan dengan takbir Allahu Akbar 9 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar 9 kali. Itu takbir khutbah. Tapi dalam khutbah ni imam tak baca Allahu Akbar, subhanallah, tak payah. Dalam sembahyang kena baca. Dalam khutbah terus 9 kali. Salli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada subhanallah, alhamdulillah, tak ada. Faham tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar 9 kali kata imam. Tapi imam tak cakap 9 kali lah. Maknanya sampai 9 kali. Berturut-turut. Tak boleh berhenti. Taubat tu tak sunat diselang dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Faham? Dia kira berturut-turut. Tapi jangan terlalu cepat. Salli surat Adi Fitri Rakataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu imam keboboh tadi. Dah lapor sangat nak makan ketupat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira cepat dah tu. 9 kali pada khutbah yang pertama. Dan pada khutbah yang kedua ditakbirkan Allahu Akbar 7 kali. Beza dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang rakaat pertama 7 kali diselangi dengan subhanallah. Rakaat yang kedua 5 kali diselangi dengan subhanallah. Dalam khutbah sembahyang raya, khutbah pertama 9 kali tanpa subhanallah. Faham? Kemudian khutbah kedua 7 kali tanpa subhanallah. Kedua-dua khutbah itu seperti khutbah Jumaat, macam khutbah Jumaat lah. Tapi hari raya diceritakan tentang sedekah, tentang kesyukuran puasa. Itu dalam khutbah hari raya. Jangan lokek-lokek sangat. Apa imam ni tak cakap macam itulah. Kalau aku yang baca aku cakap, jangan lokek-lokek sangat. Kalau dah habis-habis raya besok, kuih-kuih itu sedekah dengan bekas-bekasnya sekali. Macam itulah. Ini simpan rumah aku kuih raya baru bulan lepas boleh buang. Budak tak datang, berdua je. Tak habis-habis makan. Dapur ada, depan lagi ada. Allah. Ya, kita tak buat, tapi anak-anak bawa, menantu bawa, orang beri lagi. Awak beri lagi 2 jenis. Ngajar tempat lain 2 jenis. Nampak? Dah banyak. Beri orang, alah kami pun banyak, kata orang. Apa nak buat? Aduh, kami pun banyak semua. Baik. Monyet bercakap, aku pun banyak, kata monyet. Habis. Jadi cara khutbah hari raya, khutbah yang pertama baca takbir 9 kali. Khutbah yang kedua 5 kali. 7 kali. Pandai pun. Cepat je dia betulkan orang. Bagus-bagus tu punya murid yang cerdik lah. Yang cergas. Tidak pakai ikut dia. 5 kali. Di dalam kedua khutbah itu hendaklah dinyatakan hukum mengalami korban. Kalau hari raya haji, cerita tentang bab korban. Wah, ibu-ibu dan bapak-bapak, janganlah lokek kedekut, duit simpan banyak-banyak celah-celah. Dah cakap macam tu. Hukum mengenai korban. Jika hari raya korban, dan hukum mengenai zakat fitrah
ada yang belum menunaikan zakat sebagainya. Jika hari raya fitrah, ceritakan bab hari raya sedekah ke zakat fitrah dan sebagainya. Kalau raya haji, cerita bab korban kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, sanggup berkorban, kita juga tak sanggup nak berkorban. Yang ada orang naik basikal pun sanggup berkorban pergi belajar. Lepas tu kunci, takut kena korban pula basikal. Kunci pula. Misalah lah. Itu cerita bab korban je lah. Macam kita sungguh-sungguh seperti belajar naik basikal, kita berkorban. Kemudian kunci basikal takut hilang, takut kena korban pula. Habis habis. Itu dinamakan hari raya. Kemudian takbir mutlak. Takbir semata-mata akan berakhir bila masuk kepada sembahyang. Manakala takbir mursal, ni takbir dalam hari raya ada takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faham? Yang ada mak ingat apa? Ingat abah kau. Ada, kenapa? Kalau ada abang kau dapat duit raya. Ingat abang kau tak ada. Kalau ada abang kau berangkat, mak salam dia, minta maaf. Apa? Yang suruh pula lagi kuat lagi. Apa? Mak ingat abang kau tak pernah minta maaf sampai mati. Ada juga. Ada yang ada tu. Ada ni. Yang lelaki tak pernah minta maaf. Yang ada pakai ulur tangannya. Wah, maaf maaf. Lagi jauh je. Alah. Kadang belajar bab minta maaf ni, ada dua ulama kata, kali pertama naklah kita terangkan apa salah kita satu persatu. Satu persatu ambil duit RM1 pun cerita. Tapi ulama yang kedua kata tak payah, cerita je lah minta maaf zahir dan batin. Sama ada kesalahan sengaja ataupun tak sengaja, itu pun dah memadai. Faham tak? Kalau kita minta maaf dengan jiran hari raya, kali ikut saya minta maaf nak zahir batin luar dalam. Tak, aku nak ikut ulama yang pertama. Mampu kau? Dia aku begini curi rian kau lah. Satu hari pula aku pinjam sepatu kau lah. Tak pulang lah macam-macam. Dia kata tak payah minta maaf, kita sebut lagi. Ayolah. Tapi tak bagus kita ambil yang lebih kurang lah. Asal dia maaf. Tuhan begitu, dengan Allah pun kita ada doa, ya Tuhanku aku mohon padamu ya Allah, sama ada aku buat dosa sengaja ataupun tak sengaja, terang ataupun gelap, Allah pun Maha mengasihani. Kita pun eloknya begitulah, apa ada untung, apa ada rugi kita. Baik. Takbir hari raya. Satu nama takbir mutlak. Satu nama dia takbir muqayyad. Muqayyad. Mutlak, satu muqayyad. Jadi awak saya dengar hari raya tu, raya haji ke hari raya puasa ada dua takbir. Takbirnya sama. Tapi mana muqayyad, mana mutlak. Itu beza. Tengok. Takbir semata-mata, mutlak ni semata-mata. Kerana berakhir bila masuk kepada sembahyang. Dia berakhir bila masuk kepada sembahyang. Gini. Masuk matahari ni, malamkan raya lah. Orang ada takbir lah. Allahu Akbar, Allah. Berganti-ganti. Kat TV pun keluar, kat radio pun. Awak masjid pun buat. Bila waktu dia habis takbir tu, apakah lepas imam dah mula sembahyang raya, dah tak takbir lagi. Itu nama takbir mutlak. Sampai hari sembahyang raya je. Ini bagi hari raya fitri. Sebab tu hari raya puasa, lepas sembahyang raya tak ada orang takbir lagi. Malam tu dah tak ada. Tapi kalau hari raya haji sampai 4 itu nama takbir mursal. Faham? Jadi hari raya haji nama dia takbir mursal. Hari raya puasa takbir apa sebab dinamakan mutlak? Dia takbir daripada masuk matahari malam raya sampai imam takbir sembahyang raya. Lepas sembahyang raya dah tak boleh lagi takbir. Tapi kalau pergi sembahyang raya haji, lepas sembahyang raya haji tu pun ada lagi
imam takbir. Sembahyang zuhur ada takbir. Lepas asar ada sampai hari yang ke-13. Hari raya haji. Sampai habis raya haji sampai hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sampai 4 hari boleh takbir. Itu takbir mursal. Takbir mursal. Takbir takbir mursal ni takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Dia tidak mengiringi sembahyang. Mana akan berakhir dengan imam bagi sembahyang berjamaah. Atau takbir dirinya bagi sembahyang seorang diri. Takbir mutlak dan takbir mursal. Takbir muqayyad dia lain. Oh, silap. Satu takbir mutlak, takbir semata-mata. Akan berakhir apabila masuk kepada sembahyang, habis. Kedua, takbir mursal. Takbir mursal ni takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah atau takbir dirinya bagi sembahyang seorang diri. Sama juga. Jadi takbir mutlak ni dia takbir je. Satu, takbir mutlak, takbir semata-mata. Takbir semata-mata. Berakhir bila masuk kepada sembahyang. Takbir je lah. Hari raya jalan-jalan takbir dia. Tapi kalau dah sembahyang raya atau dia sembahyang sendiri, dah habis, tak boleh lagi takbir. Itu takbir mutlak. Manakala takbir mursal pula, takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang. Takbir mursal, takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Seperti kita buat di jalan-jalan raya, boleh. Jadi buat tepi jalan, kat pekan-pekan pada malam raya. Tapi apabila imam dah sembahyang, habis juga dia punya takbir. Itu takbir mursal yang tidak mengiringi, tapi dia tidak buat lepas sembahyang. Dia buat tepi-tepi jalan sampai sempang-sempang, dia memuliakan raya. Allahu Akbar raya. Itu tidak lepas sembahyang. Kalau takbir muqayyad ni takbir yang mengiringi sembahyang. Faham Baik. Takbir mutlak dengan balik semula takbir semata-mata. Buat takbir je. Berakhir bila masuk kepada sembahyang, habis. Kemudian takbir mursal, takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Lebih kurang tadi jugalah. Tapi dia boleh buat dengan cara bersepah-sepah. Buat dekat tempat-tempat perhentian bas, buat di tepi jalan, mengagung-agungkan malam hari raya. Itu takbir mursal nama dia. Akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah. Tapi pagi besok, lepas subuh, imam dah solat berjemaah. Habislah takbir tu. Itu nama takbir mursal. Jadi takbir mursal dia boleh bertakbir selepas masuk matahari, berakhir selepas mendirikan sembahyang raya. Itu takbir mutlak atau takbir mursal. Ya. Ini Idul Fitri. Itu pada takbir Idul Fitri lah. Kalau takbir muqayyad, takbir pada sembahyang pada hari raya haji. Itu beza dia. Walaupun dah habis sembahyang raya, dia tak habis lagi. Dia boleh terus sampai 4 hari. Itu takbir muqayyad. Takbir yang mengiringi, yang berkait-kait dengan sembahyang. Yang tadi habis dengan sebab habis sembahyang raya. Itu takbir mutlak dan takbir mursal. Dia habis dengan sebab sembahyang raya atau sembahyang diri dia sendiri seorang kat rumah. Lepas tu tak boleh lagi takbir raya. Pasal ini sembahyang hari raya puasa. Nama dia takbir muqayyad, takbir mursal atau takbir mutlak. Boleh faham? Tapi kalau sembahyang raya haji, takbir dia takbir muqayyad. Sebab apa? Dah habis sembahyang raya pun
takbir masih berkait lagi dengan sembahyang sehinggalah hari raya yang sehinggalah hari tasyrik. Surah tadi kita tengok. Takbir muqayyad, takbir yang mengiringi sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, boleh juga kita baca setiap selepas sembahyang hari raya Adha. Mulai dari waktu subuh pada hari Arafah. Mulai pada waktu subuh, bermula dia pun lain. Kalau takbir hari raya puasa bermula masuk matahari akhir Ramadan. Faham? Tapi kalau takbir muqayyad mula dari waktu subuh hari Arafah, belum hari raya, 9 hari bulan tu dah boleh. Subuh hari Arafah, subuh hari Arafah lebih kurang kita waktu asar dekat sini lah. Dia dah pagi, waktu asar hingga akhir waktu asar pada hari tasyrik. Hari tasyrik hari 11, 12, 13, iaitu waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah hingga waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah, bukan hari masuk matahari, hingga waktu subuh besok pagi-pagi hingga akhir 13 Zulhijjah. Akhir dia bila? Akhir dia waktu hingga waktu subuh pada hari yang ke-13 Zulhijjah tu iaitu hingga waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah. Habis. Tiada takbir muqayyad pada malam hari raya Fitrah. Hari raya Fitrah tak ada takbir muqayyad. Jadi lepas sembahyang hari raya tak boleh malam hari raya yang pertama raya Fitrah, raya Fitrah ni raya apa? Raya puasa Raya puasa. Dia kata tiada takbir muqayyad pada malam hari raya Fitrah. Jadi malam raya takbir muqayyad tak ada. Takbir mursal ada. Jadi takbir buat adalah takbir sepanjang malam boleh. Takbir nama dia takbir mursal pada malam hari raya puasa. Tapi kalau malam hari raya haji, lepas maghrib dah boleh takbir. Itu nama dia takbir muqayyad. Boleh faham takbir muqayyad malam raya haji boleh takbir muqayyad selepas sembahyang. Malam raya puasa tak ada takbir muqayyad. Malam raya Fitrah tak ada takbir muqayyad. Takbir lepas sembahyang tak ada. Mengiringi sembahyang tak ada. Jadi takbirlah sepanjang masa boleh. Tak ada lepas isyak boleh takbir, tidak. Tapi kalau malam hari raya haji lepas isyak dah boleh. Lepas sembahyang sunat boleh. Pasal mengiringi sembahyang. Kau tidur Tidur Tak. Kau tidur tadi. Baik. Habis Jadi takbir dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Budak-budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, dan Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, dan pujian itu bagi Allah juga. Itu makna dia lah. Baik, diucap tasbih tersebut sebanyak 3 kali, kemudian ditambah pula dengan Allahu Akbar kabira. Walhamd, kalau nak tutup takbir tu mesti dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah itu maha besar sebesar-besarnya. Pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pada waktu siang dan malam. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya.
dengan keadaan tulus beragama kepadanya. Walaupun dibenci oleh orang kafir, tiada Tuhan melainkan Allah saja yang dah terus berapa minit? Cukup. Tiada Tuhan melainkan Allah saja yang menepati janji, menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuh tanpa bantuan sesiapa. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Ini takbir ni dilakukan oleh sahabat selepas balik daripada perang Al-Ahzab. Lepas peperangan mereka menang, mereka bertakbir ni lah, takbir air raya ni. Itu nama takbir dalam lepas peperangan Al-Ahzab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berperang dengan setan, dengan perang dengan nafsu. Jadi kita kena takbir jugalah kerana mencapai kemenangan, dapat berpuasa dan sebagainya. Faham? Dapat berkorban. Berkorban ni kau ikut nafsu tak nak korban ni. Sayang duit 1,000. Betul tak? Itu dia. Allahu Akbar. Siapa yang belum dapat ni tadi? Ada yang belum dapat? Ya. Jopli, tolong ambil dekat belakang kereta saya tu. Ambil dalam 6. Satu. Berapa orang yang belum dapat ni? Gitu, gini lah. Jap. Dah ada salah sikit ni, nak betulkan juga. Nanti nak jap dulu. Apa? Siapa? Tak apa, kejap lagi. Jopli ambil. Dalam kereta Jopli, belakang. Dekat bonet dia. Mana Jopli tu tengok? Dia dapat tak dia cari tadi? Dah ambil? Dah balik? Tak, bendanya dekat. Takut dia cari dalam kereta tak jumpa lah. Apa hari ni? Ni yang salah ni. Nah. Mari sini. Siapa nak ni? Ambil ni. Ni awak cabut, ganti ni Ni buang ganti ni. Pasal ni tak ada ni. Ni kan ada ni kan. Lagi. Dah 2, tak ada 1. Alah 2 bulan. Terima kasih.
Yang buku pertama tu buang Yang pertama buang. Ganti ni. Nanti tak saya tunjukkan. Tak dua tu. Nanti. Ni tak ada ni. Oh, okey. Ni pakai yang ini. Yang ni buang baik. Okey. Dah, satu. Ini satu. Lagi satu. Nah. Wah. Lagi. Okey. Tadi dua orang aja, lepas tu saya nampak benda ni datang ramai pula yang bangun. Kau nak lagi? Ambil sini. Ni buang Ustaz tengok ni yang saya betul tak? Yang tak beli tu. Betul. Alhamdulillah. Betul. Alah. Cukup tak? Ada lagi? Ada lagi yang nak lagi satu? Ada. Macam ni lah. Mana? Ini main apa? Alah, sian anak. Mana? Siapa semua? Tak. Salma. Ni ni buang ganti ni Tahu tak? Tahu lah yang buang. Ni. Ni kan separuh je ni. Ni kan penuh ni. Jadi ni cabut. Buang. Alamak. Nanti dia cakap, buat gini. Ambil ketip balik semula. Okey, terima kasih. Masih. Habis dah habis Waktu sembahyang hari raya ialah mulai dari terbit matahari. Terbit matahari pukul berapa? Tapi kita sembahyang pukul 9. Itu waktu abdal. Kalau di Arab sana lepas subuh je. Dia kira lepas terbit matahari subuh terbit fajar kan. Terbit dan matahari habis waktu subuh, terbit matahari dia terus sembahyang air raya. Saya dulu mula-mula sampai sana tengok asrama dah kosong dah. Budak-budak dah. Saya pergilah masjid depan tu sembahyang raya. Saya pergi pukul 9 macam sinilah pukul 9. Datang imam ni baru nak bentang tikar apa lepas imam ni Arab ni. Rupanya nak gulung tikar. Kata tikar. Saya tunggu untuk budak nak naik motor lalu. Ustaz tunggu apa? Sembayang. Orang dah balik lalu Ustaz. Rupanya dia sembayang sana keluar matahari je dia dah sembayang. Dia tak ada tunggu waktu abdal, dia tak ada. Mazhab dia Hanafi. Syafi'i tak. Waktu selepas matahari naik segala 8.30 atau pukul 9. Jadi kita 4 orang rupanya dah gulung tikar dah dia. Aku duduk kat tangga. Anak tu bodoh nak diam tengok aku. Baru 2 hari datang. Berantuk lagi, tidur lagi. Waktu sembahyang hari raya mulai dari terbit matahari. Jadi kalau orang sembahyang raya pukul 7 tu jangan marah. Dia sembahyang kat rumah, sembahyang raya pukul 7. Boleh tak? Dah terbit matahari belum? Dah. Hingga gelincir matahari, hingga masuk waktu zuhur habis. Itu dah. Tetapi abdalnya ditakhirkan hingga naik matahari kadar segala. Abdal dilambatkan dalam pukul 9. Tapi tempat kita 8.30. Boleh tapi pukul 9.10 pun tak apa.
Tak apalah, lambat jangan orang terkocok-kocok. Ini masjid 8.30, 8 suku dah sembahyang. Orang baru balik mengah makan ketupat. Lambat sikit pun tak apa, 9.30, 10 pun boleh. Selagi sebelum sampai Zuhur, macam waktu duha juga. Dah masuk waktu Zuhur, dah habis waktu tu, waktu duha. Boleh faham habis. Kemudian seterusnya sembahyang tarawih. Ada nak tanya sembahyang raya lagi? Tak ada. Takbir dapat tak? Dapat Tengok. Yang ke-20. Banyak sembahyang sunat ni. 20 sembahyang tarawih. Hukum dia sunat muakkad juga. Sembahyang tarawih kau tak dapat buat di masjid, buat di rumah. Kalau boleh buat setiap malam 20. Kalau tak boleh buat 8. Kalau tak boleh kurang daripada 8 tidak dinamakan tarawih. Itu sembahyang sunat biasa. 2 rakaat dia buat. Boleh 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat, tak apa. Tapi sekurang-kurang sampai 8 dan sekali serakaat witir. Itu sekurang-kurang. Ada orang kata pula 8 rakaat dan tambah 3 rakaat witir. Jadi 11 rakaat itu sekurang-kurang sembahyang tarawih. Tarawih maksud dia biar dia ada makna berehat-rehat. Kalau 2 rakaat rehat apa? Kurang-kurangnya 8 rakaat 3 rakaat sembahyang witir. Faham 2 salam 1 ayat. Itu sembahyang tarawih. Rugi tak buat setahun sekali. Tanda sembahyang tarawih ni menandakan puasa kita diterima Allah. Orang tu dapat menyempurnakan solat tarawih. Itu kata ulama, satu tanda puasa dia diterima oleh Allah SWT. Siapa yang tak sembahyang tarawih ni menandakan semua puasa dia takut-takut tak diterima Allah. Sebab tanda diterima Allah ni kita rasa benda tu orang suka, orang terima. Kita ulang lagi tak? Macam kita dulu berendut, bertunang, naik basikal, lalu depan rumah anak dara terkeluar. Petang besok ulang lagi, keluar lagi. Hari ketiga mak dia pula keluar. Cacak kata lagi. Dakal juga dulu ramai-ramai naik basikal. Perempuan pun biang juga, tapi tak berani keluar-keluar macam-macamnya. Kat rumah budak dalam treatment, kali mak dia bawa kayu keluar. Lagi tu. Allahu Akbar. Dulu kawan-kawan ngaji sekolah Arab, ngaji kawan-kawan pergilah rumah. Budak tu ngajak datang, kita pergilah ramai-ramai. Bapak dia keluar. Siapa ngajak kau datang rumah orang betina ni? Saya jawab, saya berani jawab. Bukan anak pakcik ajak air raya. Tak ada. Ada lagi orang tu, panggil Haji Baki. Rupanya saudara saya. Jadi mak saya datang sana cerita. Tu hari dah budak itu anak aku tu saudara. Allah desal pula kepala dia balik anak kau tak ada. Allah Akbar. Akhirnya anak dia tu kahwin dengan adik saya pula je. Anak dia tu lah. Jadi itulah. Kenapa kau tu dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Sadah nama dia. Cikgu Sadah yang ketetil dah meninggal lah. Haji Baki. Guru agama. Kawan-kawan sekolah Arab. Datanglah rumah anak datang. Budak datang naik basikal ramai. Habis lepas asar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata bapak dia. Siapa? Saya ni. Apa hal? Kan dia tahu air raya tu kan. Nak raya. Siapa ajak raya? Sadah aja. Mana ada orang perempuan ajak orang lagi? Balik. Nonong balik. Cadah orang tu dia. Balik. Aduh, tegas juga untuk dia ajak. Itulah kita nak ajak kawan-kawan datang. Beritahulah bapak mak kita. Ini dia tak beritahu. Orang tua tu pun bersebat dia. Balik. Tak ada. Orang tina anak dara tak ada. Tak ada kejumpa ngajak orang datang ke rumah. Balik. Balik menolong balik. Sebagi cakap dekat sekolah, bapak kau pun tak guna. Aku lupa cakap bapak aku tu dia. Patutlah.
Allahu Akbar. Budak-budak dulu Sembahyang tarawih ini sunat muakkadah. Lafaznya usalli sunatan tarawih rakaatain lillahi taala. Ini dah tahulah. Saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Taala. Ini mengulang ini Sembahyang tarawih dikerjakan pada setiap malam bulan Ramadan. Ini kelebihan bulan Ramadan Malam Lailatul Qadar. Betul Allah Taala beri keistimewaan bulan Ramadan ini waktunya selepas sembahyang Isyak hinggalah keluar fajar, hingga terbit fajar siang. Jadi pukul 2 pagi boleh lagi sembahyang tarawih. Boleh. Dituntut melakukannya secara berjamaah sebanyak 20 rakaat. Secara jemaah 20 rakaat. Tapi zaman Nabi 8. Sayyidina Umar yang buat 20. Nabi tak berjemaah. Tapi Sayyidina Umar tengok dah ramai, buat lebih baik berjemaah. Itu namanya tak bid'ah pun. Kalau bid'ah yang hasanah. Walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat memandangkan ada kebaikan. Jadi bukan semua bid'ah itu bid'ah yang sayyi'at. Ada yang hasanah, ada yang baik. Setiap 2 rakaat diberi salam sekali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Ingat, main tarawih tak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Sebab tarawih ni nama dia berehat-rehat. 2 rehat salam. Lepas tu ada setengah pondok, dia sembahyang 2 rakaat salam. Sampai 8 rakaat dia berhenti, dia buat kuliah tazkirah. Lepas tu sambung lagi pun boleh. Yang nak nyambung, tak nyambung balik ada juga. Sunat dinyaringkan bacaannya bagi lelaki, perempuan tak boleh dinyaringkan. Setiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Setiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Jadi kalau sembahyang sunat sunat tarawih rakaatain lillahi taala. Lepas tu salam. Berhenti tak buat lagi. Ada nama sembahyang tarawih? Tak. Sembahyang tarawih mesti 4 rakaat. Jadi ada rehat. 2 rehat bangun balik. Itu nama tarawih. Kalau 2 rakaat aja rehat terus. Itu bukan sembahyang tarawih. Faham tidak? Lepas Isyak awak buat 2 rakaat. Pukul 10 buat lagi. Baru dapat 1 tarawih. Sekurang-kurang 2 tarawih, 8 rakaat. Tapi jarang yang biasa kita buat terus lah. Kalau rumah 8 kita buat 2 rakaat, 1 rakaat. Jadi 11. Bila selesai sembahyang tarawih, hendaklah dilakukan sembahyang witir. Sembahyang witir sembahyang ganjil. Dan sunat membaca kunut dalam sembahyang witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Jadi kalau witir sampai malam 14. Malam 15 witir tu dah ada baca kunut. Faham tak? Oi. Witir bulan Ramadan 1 sampai 14 tak ada baca kunut. Walau di rumah ataupun di masjid, malam 15 sampai habis ada baca kunut. Itu kelebihan lah. Malam-malam bulan Ramadan ni Allah nak beri betul-betul ni umat Muhammad ini dengan malam Lailatul Qadar. Iaitu sebaik-baik malam bagi umat Muhammad adalah malam Lailatul Qadar. Malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Satu pada malam yang baik bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi sembahyang apa tadi? Sembahyang tarawih. Ada buat sembahyang tarawih ni? Rasa jangan tak ada Ada orang yang sampai sekarang belum pernah buat tarawih ni. Ada tak? Cakap terang. Belum pernah buat sembahyang tarawih. Ada Ada tak apa. Tapi kemudian buat besok. Rasa buat, jangan tak buat. Tak boleh pun buat kat rumah. Kan dah belajar tadi. Salli lepas Isyak, lepas solat ba'diyah, salli surat tarawih rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu akbar. Bangun lagi. Qul Allahu ahad. Lepas tu salam. Dapat 1 baru satu. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bangun lagi 2 rakaat lagi. Salam. Dan baca selawat apa-apa.
2 rakaat lagi sampai 8 rakaat. Terus kurang-kurang tarawih 8 rakaat. Tak banyak pun, tak lama pun. 8 rakaat. Bukan penat sangat. Oleh sebab tak biasa buat, jadi perasaan kita lama. Tapi kalau berbual sekejap je dah setengah jam. Sembahyang, rasa dia lambatnya. Tapi kalau berbual, tengok TV, tengok TikTok tu, tak rasa dah 1 jam setengah. Pakal. Betul tak? Tapi kalau sembahyang isyak nak buat ba'diyah pun pelik tol ni. Tu syaitan tu. Cuba lawan sikit. Lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh lambat. Ini sebab kita macam gopoh. Pasal apa? Ikut nafsu. Boleh faham? Jangan sembahyang. Sembahyang ni tak boleh. Kerana itulah kata Nabi, waktu masa yang Allah Ta'ala amat dekat melihat kamu adalah masa mengerjakan sembahyang. Itu masa paling dekat Allah Ta'ala melihat kita. Kemudian sembahyang tarawih dah habis. Sembahyang matahari. Ada lagi? Banyak lagi lah. Sekali mau sekali lagi belajar ni besok ni. Yang ke-21, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada bila sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan ni bila? Bila awal waktu dia? Setekala awal gerhana. Habis dia, habis gerhana. Bukan habis hari. Habis dia punya gerhana dia. Itu waktu sembahyang gerhana. Matahari ataupun bulan. Sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunat muakkadah. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut, yang diberatkan kita mengerjakan. Itu sunat muakkad. Faham tak? Muakkad berat. Kalau boleh jangan tinggal. Sekurang-kurang sembahyang gerhana matahari seperti sunat zuhur, iaitu 2 rakaat. Macam sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah. Tetapi setiap rakaat dilakukan 2 qiyam. 1 rakaat 2 kali berdiri. Habis alhamdulillahirabbil alamin wal dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Faham? Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Faham? Lepas tu baca Fatihah. 1 rakaat baca Fatihah. Nanti kita tengok. 4, dia kata 2 rakaat. Soalan seperti sedang itu 2 rakaat. 2 kali rokok dan 4 kali sujud. Yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap rakaat dilakukan 2 qiyam. 2 rokok, 2 i'tidal, 2 sujud. Dan yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat tetapi setiap 2 rakaat dilakukan 2 qiyam. 2 rokok, 2 i'tidal, 2 sujud, serta dipanjangkan pada tiap-tiap qiyam rokok dan 2 sujudnya. Fatihah berapa kali? 1 rakaat. Fatihah sekali. Yang 2 kali rokok dan sujud 4 kali. Sembahyang biasa 1 rakaat, 1 kali rokok, 2 kali sujud. Betul? Tapi kalau sembahyang gerhana ni 1 rakaat, 2 kali rokok, 4 kali sujud. Jadi kalau 2 rakaat, 4 kali rokok, 8 kali sujud. Faham tak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal kusufi syamsi. Saja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Habis. Itu bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Baca surah apa lakum dinukum waliyadin. Rakaat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.
Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali? Baru sekali. Rabbana lakal. Rokok sekali lagi. Allahu akbar. Wa rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Dah berapa kali? 2 kali. Dalam satu rakaat. Lepas tu sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni. Allahu akbar. Baru 2 kali sujud. 2 kali sujud. Jadi dia 4 kali sujud. Sujud lagi. Sahabat Rabbi pilih sujud lagi. Jadi satu rakaat 4 kali sujud. Faham 2 rakaat, 2 rokok dan 4 kali sujud. Yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap rakaat 2 qiyam. Betul lah. 2 rokok, 2 i'tidal dan 2 kali sujud. Yang tadi 2 rakaat, 2 rokok dan 4 kali sujud. Ni satu cara satu cara. Dan yang lebih sempurna lagi sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat, 2 kali 2 rokok. Lagi 2 dan yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat. Tetapi setiap rakaat 2 qiyam. 2 rokok, 2 i'tidal, 2 kali sujud. Setiap rakaat 2 sujud macam biasa, cuma qiyam aja 2 kali, sujud 2 kali, bukan 4 kali. Yang tadi 4 kali sujud ada juga. Faham? Ada macam-macam cara dah. Dan 2 qiyam, 2 rokok, 2 i'tidal dan 2 kali sujud. Dan yang lebih sempurna lagi, ada lebih sempurna lagi pula. 2 rakaat, tetapi setiap 2 rakaat 2 qiyam. Sama tak tadi? 2 rokok, sama tak? 2 i'tidal, sama tak? 2 sujud, sama tak? Tapi diserta dipanjangkan pada tiap-tiap qiyam. Qiyam tu dilamakan sikit berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Akan qiyam tu kan lama berdiri. Kadar baca Fatihah. Dan rokok pun lama. Dan 2 kali sujud pun lama. Ini cara yang ketiga. Jadi kalau awak ambil cara yang pertama tadi, seperti sembahyang zuhur, iaitu 2 rokok, itu 2 rakaat. 2 rakaat, 2 kali rokok. Dan 4 kali sujud. Betul tak? 2 rakaat, 2 kali 2 kali sunat zuhur ni seperti sembahyang sunat zuhur 2 rakaat. Betul tak? 2 rakaat berapa kali rokok? Berapa kali rokok? Rokok berapa kali? 2 kali lah. Dia kata tadi, ulang balik. Sekurang-kurang sembahyang gerhana tadi seperti sembahyang zuhur. Seperti sembahyang sunat zuhur. Mana sunat qabliyah atau ba'diyah. Macam mana sembahyang dia? Ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. 2 kali rokok. Mana 2 rakaat, 2 kali rokok. Macam biasalah. 1 rakaat sekali rokok. 2 rakaat, 2 kali rokok. 2 kali rokok, 4 kali sujud. Macam biasa tak? La ilaha illallah. Halo bang. Waalaikumsalam. 600. Apa yang dibetulkan sampai 600 tu? Wiring 500, angin upah 100. Upah kan 50 ringgit ke 100? Lagi. Lagi? Wiring 570. Lagi? 20 ringgit upah saya. Lagi? 50 ringgit tadi. Tadi semua sekali berapa? 600. Okey, kau hantar dekat rumah. Ya? Yeah? Tapi tak dapat yo. Apa tak apalah, besok lah. Nak tak apa. Nak datang Wajah kena gigi tikus banyak yo. tak kena dia, aku dah tanya dia kata tak kena gigit tikus. Tak kena gigi tikus pula. Tak kena, dia cakap cuma salah apa tu. Dia sambung lain. Dia cakap aku tak kena gigit tikus, dia cakap. Tak kena gigi tikus Kau tanya dia balik semula. Lepas tu
Kau tahu rumah aku ambil duit kat rumah aku. Yelah, ya. Tak telefon Okey. Baik. Nanti kalau dia nak ada telefon. Okey. Assalamualaikum. Ya. Amin. Itu yang pertama Jadi sembahyang gerhana bulan ke matahari sekurang-kurangnya macam sembahyang sunat biasa. 1 kali rokok 1 rakaat. 2 kali sujud 1 rakaat. Jadi kalau 2 kali rokok ada 2 rakaat. Betul tak? Rakaat pertama, rakaat kedua. Sujud 1 rakaat ada 2 kali kali sujud. Jadi macam sembahyang biasa. Mudah tak? Macam sembahyang biasa, cuma niat je beza. Saja ke sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca doa iftitah, Fatihah, baca kuliah, lepas tu qulullah. Rokok, habis. Tetapi yang lebih baiknya, lebih sempurna lagi, ada 3 cara. 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat saja, sama juga. Tetapi setiap rakaat 2 kali qiyam. Rokok mana 2 kali qiyam? 1 rakaat tu mesti ada 2 kali 2 kali rokok. Betul tak? 2 kali rokok mesti ada 2 kali mesti ada 2 kali sujud. Dari 1 rakaat itu tadi 1 rakaat. Dua kali sujud 1 rakaat. Jadi 2 kali rokok tadi 2 rakaat. Tetap 1 rakaat 2 kali qiyam, 2 kali rokok, 2 kali sujud. Dan yang lebih sempurna sembahyang 2 rakaat, setiap 2 rakaat dilakukan sama. 2 qiyam, 2 i'tidal, 2 qiyam, 2 rokok, 2 i'tidal dan 2 kali sujud. Tapi benarnya panjang-panjang. Sujudnya panjang sikit, i'tidalnya panjang sikit, rokoknya panjang sikit. Faham tidak? Jadi dua-dua ni boleh buat. Yang mana awak nak buat, buatlah, jangan tak buat. Kerana gerhana ni kadang-kadang 10 tahun sekali. Payah nak jumpa lagi. Faham tidak? Payah nak jumpa gerhana, buat je. Sekurang-kurang buat macam solat ba'diyah sudah. Tak ada 2 kali rokok, dia kata payah lupa. Buat macam biasa je. Cuma niat je sajalah lain. Faham tidak? Jangan tak buat. Tapi kalau boleh, buat 2 kali rokok, 2 kali sujud. Kalau tak boleh, payah buat macam solat sunat biasa. Jangan tak buat, kerana gerhana ni dia datang merupakan bala. Gerhana ni datang merupakan bala. Sebab tu apabila dunia ni nak kiamat besok, gerhana kerap kali datang. Sebulan sekali, seminggu sekali gerhana. Pasal matahari jalan dah tak tentu arah lagi. Bulan pun dah tak mengikut peredaran masa yang ditentukan Allah pada dunia dan mula nak kiamat. Jadi kita tiba ni kita kena cubalah mana kita dapat gerhana matahari 10 tahun belum tentu sekali. Betul tak? Galak tak kalau tak sembahyang? Alah, tunggu je lah gerhana sekali lagi. Sekali lagi kojol dah kau. 15 tahun lagi baru jumpa. Lebih-lebih lagi gerhana bulan. Saya ingat dah 4-5 tahun tak gerhana bulan dah. Betul tak? Jadi rugi. Gerhana bulan je, mak keluar dapat gerhana, ambil uduk terus sembahyang. Kalau dah lambat, dah habis gerhana, dah habis waktu sembahyang. Jadi habis waktu sembahyang dia, habis gerhana. Mula waktu sembahyang dia, mula gerhana. Faham? Matahari ataupun bulan. Jadi jangan tak dapatlah. Ni kita dah belajar buat sembahyang gerhana. Faham? Tokey bersikal, faham? Alah, agak kau dulu masa anak dara 17 tahun macam mana senyum kau kan? Aduh, sial. Bagus kat kau ni. Basikal kunci. Yang penting basikal kunci. Berapa orang yang naik basikal lagi ni? Seorang je. Rumah Haji tu ada 2-3 orang. Rumah Haji Yusof. Rumah Haji Yusof kerana paling amat tu. Semalam kelas semalam. Ada lagi 2-3 orang yang naik basikal yang kampung dalam. Sian Pernah tak naik basikal? Oh tak. Naik motor tak? Motor. Aku beli ke motor tak? Oh. Dah naik basikal tu dah untung dapat pahala banyak. Dah naik motor pula kena-kena. Besok dikejar orang besok janda mana pula naik motor ni.
Wallahu a'lam. Habis jadi sembahyang salih gerhana matahari kusuk. Kalau gerhana bulan khusyuk. Beza sikit dia. Khusyuk. Usalli surat al-khusyuk fil syamsi. Jadi khusyuk pada matahari. Kalau khusyuk pada bulan. Ada kena ingat ni. Tapi kalau tak tahu, tak payah usalli khusyuk ke khusyuk. Khusyuk. Dua-dua je lah. Usalli surat al-khusyuk wal khusyuk. Tak boleh. Khusyuk syamsi. Khusyuk qamari. Faham tak? Khusyuk bulan. Khusyuk matahari. Kau tak tahu, Allah akbar je. Allah usalli, Allah akbar. Usalli tu Allah saja kesembahyang. Allah akbar saja kesembahyang sunat matahari 2 rakaat kerana Allah Taala. Dah tentu betul. Kusuk tak ada. Tapi kalau nak dapat paling lebih, usalli sunat al-khusyuk syamsi. Usalli sunat al-khusyuk qamari. Bolehlah. Saja aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala pada qiyam yang pertama. Selepas membaca doa iftitah, dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas doa iftitah, dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi, doa iftitah dulu. Dan Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Amboi, panjang. Tak payahlah. Apa-apa jugalah buat doa ke boleh. Pada qiyam yang kedua, rakaat yang kedua, selepas Fatihah dibaca surah Al-Imran. Atau kadarnya panjang. Habis pada qiyam yang ketiga selepas membaca Fatihah dibaca surah Nisa. Pada qiyam yang keempat selepas Fatihah dibaca suratul Maidah. Boleh faham jadi 2 rakaat tadi. Pada qiyam yang pertama, dia tadi ada 2 qiyam kan? 2 rakaat, 2 qiyam kan? Jadi dia kena baca tadi tiap-tiap apa tu? Lepas tu dia kata mula-mula doa iftitah. Lepas tu auzubillah minasyaitonirrajim dan Fatihah. Kemudian baca surah atau seumpamanya. Kemudian pada qiyam yang kedua baca Fatihah, baca surah Al-Imran. Jadi satu rakaat tadi ada 2 kali qiyam. Tiap-tiap qiyam ada baca Fatihah tak? Cuba tengok sini. Tiap-tiap qiyam ada baca Fatihah tak? Ada. Jadi 2 kali Fatihah, 2 rakaat, 2 qiyam lah. Contoh usalli sunatul kusuk syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pada qiyam yang pertama selepas membaca doa iftitah, auzubillah dan baca Fatihah. Ini pada berdiri yang pertama. Kemudian surah atas seumpamanya. Kira kita rokok, betul tak? Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian qiyam yang kedua. Ini dalam rakaat yang pertama tadi. Allahu akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surah. Ini baru maknanya rakaat yang pertama habis, kemudian rokok, sujud. Kemudian bangun qiyam yang ketiga. Allahu akbar. Ini masuk rakaat yang kedua. Tapi qiyam yang ketiga. Fatihah, surah Nisa. Kira lagi rokok, bangun qiyam yang keempat, baca Fatihah, baca surah. Kemudian sampai habis sujud. Dapat 2 rakaat, 2 Fatihah, 2 rokok, 2 qiyam, 2 sujud. 4 sujud. Satu. Qiyam tadi 2 kali sujud, jadi 4 sujud. Dan itu kita kena faham. Kalau yang nak buatlah. Pada rakaat pertama dan sujud pertama dibaca kadar 100 ayat. Panjang. Jadi kita nak kadar 100 ayat itu bacalah subhana rabbiyal azim, sujud tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bacalah dalam 11 kali ke lebih pada 3 kali lah. 11 kali lebih sikit. Dalam rokok gitu jugalah. Rokok pertama dan sujud pertama kadar kita baca dalam 21 kali ke subhanallah a'la, subhanallah azim. Dan rokok kedua dan sujud yang kedua kita bacalah kadar 80. 80 ni lagi pendek lah sikit. Dalam kita baca dalam 2 juz. 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 2 juz.
12 kali ke subhanallah a'la, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi. Begitulah tuan-tuan. Makin bawah makin pendek. Kadar ni agak-agak 70 ayat. Jadi tak payah kita nak gagak panjang. Kita baca agak dalam rokok tu ya lebih sikit. Yang mungkin rakaat terakhir makin sikit. Katakan dia rukuk sujud yang pertama, rukuk yang pertama kita baca subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi 21 kali. Rukuk yang kedua kurangkan pula berapa? 15 kali. Ketiga 12 kali. Yang keempat 7 kali. Jadi sikit. Faham Itu tak apalah. Kalau tidak buat macam solat zuhur saja. Senang buat macam solat zuhur. Wallahu alam. Besok kita ambil sembahyang minta hujan. Ni dah mula nak hujan ni. Tak payah minta, nanti karam pula nanti sembahyang dah mula pagi dah mula nak kali, dah mula kemarau, dah mula nak pupus, dah mula nak datang hujan. Jadi kita kena ingatlah. Jadi boleh tak sembahyang nak minta berhenti hujan? Ada tak sembahyang berhenti hujan? Tak ada. Sembahyang minta hujan ada, berhenti hujan tak ada. Kerana hujan tu satu nikmat yang kita mintakan supaya putus nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu ambil ini. Allahu Akbar. Aduh. Ini. Makan. Makan dulu.